inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu, la syajaratan, ada pohon, yasirur rakibu, berjalan seorang penunggang, maknanya penunggang kuda lah. Dia nak cerita tentang keadaan pokok, keadaan pohon. Kata Nabi, inna fil jannah la syajaratan, dalam syurga ni, sesungguhnya dalam syurga ada pohon, yasirur rakibu, berjalan seorang penunggang kuda lah ni, berjalan seorang penunggang, fi zilliha, di dalam bayang-bayang dia. Makna ni seorang penunggang berjalan di kawasan yang teduh akibat daripada bayang-bayang pohon tu. Nabi duk cerita seorang penunggang, seorang berjalan dengan menunggang kuda, fi zilliha, di dalam bayang-bayang dia, mi'ata sanah, selama 100 tahun. Jadi secara sepintas lalu bila kita baca hadis ni menceritakan besarnya pohon dalam syurga, besar sangat, sehingga kan seorang penunggang kuda daripada satu hujung ke hujung yang lain, kalau dia nak menunggang kuda untuk sampai ke hujung lain, mengambil masa 100 tahun. Baik, kita baca dulu keterangan sikit-sikit, huraian kita tengok secara keseluruhan. Baik, di sudut takhrij hadis ini berkata Imam At-Tirmizi hadis yang sahih. Baik, kita baca sikit huraian Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, sekadar yang kita perlu tengok melalui hadis ini. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, dia kata, di dalam syurga ada pohon kayu yang menjadi tempat bersukaria ahli syurga. Pohon kayu itu sangat besar seperti mana yang tersebut dalam hadis ini. Baik, dia hadis ni kata Syekh Al-Marbawi, nombor satu, dia nak ceritanya tentang, memang di dunia lagi pun, kita ni bila kita nak berehat, kita suka tempat teduh. Kita pergi taman bunga, Tasik Perdana dan sebagainya, kita cari tempat-tempat teduh, kita duduk bawah tu macam-macam aktiviti kita buat dengan anak kita, dengan cucu kita, makan, berkelah dan sebagainya, dan benda tu kita rasa suka, seronok buat. Kita seronok buat. Bahkan kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, perkara ini juga berlaku di syurga, bahkan berganda-ganda lebih hebat. Kalau kita biasa pergi dengan keluarga kita tu kan, kita bawa bekalan, bawa makanan, bawa minuman, anak-anak bermain, jadi seronok, cukup seronok. Lepas minggu duk bekerja keras di pejabat, cari rezeki dan sebagainya, mana menghilangkan lelah, jadi cukup seronok. Anak-anak bergelak ketawa. Jadi keadaan ini juga berlaku di syurga, bahkan lebih lagi. Tinggal lagi dia nak menggambarkan bahawa gandaan kenikmatan yang berlaku di syurga itu dalam bentuk gandaan tempat teduh atau ruang yang digunakan untuk bermain tu besar sangat. Kalau satu pohon kita guna dekat Tasik Perdana tu atau Tasik Titi Wangsa, tempat kita main dengan anak-anak kita rasa puas dah. Tapi di syurga tu, jarak satu daripada hujung ke hujung tempat reduk satu pohon mengambil masa 100 tahun. Maknanya berganda-ganda lah nikmat yang kita boleh bayang. Baik, saya baca lagi hadis-hadis yang lain, kemudian baru kita lihat huraian yang lebih lanjut daripada Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Okey, hadis yang nombor 3 pula. An Abi Sa'id Al-Khudri. Tadi yang mula-mula tadi hadis riwayat Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah.
Yang ni pula an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, fil jannah, dalam syurga nanti, syajaratun, ada pohon. Mana lebih kurang sama dengan lafaz hadis yang pertama tadi. Hadis ni lanjut, yasirur rakibu, berjalan, ar-rakibu, seorang penunggang, fi zilliha, di bawah naungannya, mi'ata amin, selama 100 tahun. Mana lebih kurang yang tadi jugalah. Dia ada sebab ni kenapa Imam At-Tirmidzi dalam sunan dia letak dua hadis yang lebih kurang sama. Ada benda yang dia bagi tahu kepada kita kejap lagi. Kemudian hadis ni bersambung. Maknanya setakat ni yang kita baca tu samalah huraian dia dengan hadis yang sebelum tu. Kemudian hadis ni kata lagi, la yaqta'uha, dan tak boleh sampai lagi. Hadis ini pula kata, walaupun 100 tahun tak sampai ujung lagi. Mana jauh lagi tempat dia tu. Maknanya seolah-olah tak ada limit nak seronok-seronok. Kemudian hadis ni kata lagi, waqala, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, zalika, yang demikian itu, az-zillu mamdud, az-zillu mamdud, yang demikian itu ialah maksud az-zillu mamdud. Az-zillu mamdud ni satu ayat Quran. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang semua. Az-zillu mamdud ni satu ayat Quran daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-30. Jadi maksud di sini ialah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita pasal pohon itu adalah tafsiran kepada satu ayat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 30 yang berbunyi az-zillun mamdud, naungan. Maka itulah maksud naungan yang terbentang luas dalam ayat tu. Sebab kalau kita baca ayat tu saja, naungan terbentang luas, kita tak nampak apa benda kan. Tapi bila masuk hadis, baru kita faham rupa-rupanya ayat tadi nak cerita tentang kawasan redup yang berada di syurga akibat daripada pohon-pohon besar yang dijadikan tempat bermain berseronok-seronok di kalangan ahli syurga. Itu dia bendanya. Jadi sekali lagi kita jumpa satu hadis yang menafsir Al-Quran. Baik. Okey, kedudukan hadis ini, hadis yang baru kita baca tadi, kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Tapi bila kita baca Sunan At-Tirmidzi ini, satu hadis sahih, yang ini pula hadis hasan. Tapi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, yang menafsirkan surah Al-Waqi'ah, terutamanya bila kita zoom kepada ayat yang ke-30 surah Al-Waqi'ah tadi, kata Imam Ibnu Katsir, sebenarnya hadis tadi kalau lihat di sudut riwayat Imam Tirmidzi, ada satu sahih, ada satu hasan. Tapi rupa-rupanya ramai yang meriwayatkan. Ada diriwayatkan oleh Bukhari, ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ada diriwayatkan Ibnu Jarir, dan banyak lagi sebenarnya. Akhir sekali yang saya nak sebutnya ialah Imam Ibnu Katsir kata hadis ini adalah hadis mutawatir. Mutawatir maknanya kita pernah baca tentang sedikit pengenalan tentang ilmu hadis. Mutawatir ni berada di teratas di kalangan hadis-hadis yang sahih. Mana cerita ni benar berlaku. Satu. Baik, kita baca sedikit huraian lanjut daripada
Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi tentang kedua-dua hadis yang kita bawa baca tadi. Baik, saya baca sekarang. Tersebut dalam At-Targhib wa Tarhib, mana satu kitab yang membincangkan tentang dorongan untuk melakukan benda-benda baik ni, ibadah. Nama dia kitab At-Targhib wa Tarhib. Dalam kitab itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menjelaskan Az-Zillim Mamdud, naungan yang terbentang luas. Maknanya dalam Targhib wa Tarhib ada riwayat yang menjelaskan lagi Az-Zillim Mamdud, Az-Zillum Mamdud, naungan yang terbentang luas. Okey. Kata Syekh kita ni, bermula bayang-bayang yang lanjut itu kadar boleh berjalan penunggang kuda yang dipecut pada naungannya selama 100 tahun masih tak menjangkau hujung dia. Maknanya tempat bersonok-sonok tu besar sangat. Kalau 100 tahun, rasa-rasanya kita kalau naik kuda, kita sampai ke mana? Kalau daripada Tasik ke Sumar ni lah, rasa-rasa berapa kali ke pusing dunia kot kalau boleh berjalan terus kan. Maknanya besarnya tempat mainan tu. Maknanya kalau kita nak cuba bayangkan apa yang hadis nak bagi tahu, mana tempat bersonok-sonok ni besar sangat. Kata Syekh kita lagi, maka keluarlah, Syekh kita ni dia berdasar pada riwayat Ibnu Abbas. Maka keluarlah ahli syurga dari dalam bilik dan lain-lainnya, pergi ke bawah naungan itu, lalu berbuat dengan bermacam-macam jenaka yang menyukakan hati. Begitu keadaannya tuan-tuan. Mengikut riwayat Ibnu Abbas ni, jadi apa ni, aktiviti rutin. Ada masa-masa abang-abang kakak semua, insya-Allah mudah-mudahan pada syurga kan, keluar daripada bilik masing-masing. Bilik tu pula nanti ada hadis lain cerita keadaan bilik. Memang dahsyat. Tak boleh ada tak ada orang yang boleh tanding dia punya interior design dia. Hebat sangat keadaan dia. Keluar daripada bilik masing-masing, jumpa dengan kawan-kawan, pakak borak, pakak minum kopi. Kan? Kalau misal kata di dunia suka minum kopi kan, jumpalah minum kopi. Lepas tu pula seperti mana yang kita baca dah hadis yang dapat lepas, gelas yang digunakan untuk minum kopi itu daripada emas, ada daripada perak, ada daripada kristal yang begitu mahal. Lepas tu Allah bagi special pula macam-macam dengan pinggan emas dan sebagainya. Pakak jumpa, pakak duk borak, duk suka-suka, ketawa hilai hingga tak berkesudahan. Kalau kita lah pergi kedai kopi umpamanya, saya jumpa Haji Hambali, katalah pergi kedai kopi, rasa-rasa setengah jam tu boring dah, tak ada benda nak cakap dah. Tapi dekat situ tu seolah-olah tak ada penghujung, seronoknya jumpa kawan, jumpa masa tu handsome lah, bukan macam ni kan, bukan rambut putih macam ni handsome lah jumpa haji semua kan, dengan kulit tegang kan. Ada hadis yang cerita masa tu almost bayar antara 30 hingga 33. Makcik-makcik masa tu dah siap ketuk body semua dah, tak perlu pergi spa, tak perlu. Memang seronok. Jumpa tu borak pasal anak-anak, borak pasal cucu, borak pasal tu, borak pasal ni, silap-silap borak pasal kerja kita di dunia dulu. Dan benda tu tak berkesudahan, sambil minum, sambil makan. Allahu Rabbi. Kita pun rasa-rasa pernah rasa juga kat dunia kan. Kadang-kadang hujung-hujung tahun jalan dengan suami, pergi dekat Cerating ke, pergi dekat hotel, duduk tepi pantai tu melepak syok sangat kan. Tak boleh banding. Mana dahsyat sangatnya. Ini Allah cadang pada orang yang bertakwa. Itulah kita takut sangat. Kena ikhtiar. Bab takwa ni kena ikhtiar. Kalau buat cincai-cincai, solat pun cincai-cincai, ambil wuduk pun cincai-cincai, tak usah ada berangan. Apatah lagi perkara yang paling asas tentang akidah. Akidah pun cincai-cincai jaga, ikut dan. Mana tak rasa-rasanya payah lah kot. Namun tak mustahil. Tak mustahil. Sebab kita memang manusia yang memang banyak kelemahan, namun Allah ajar. Antaranya macam Nabi sebut,
Nabi setiap hari bertaubat 100 kali. Kita sedar kelemahan kita, tapi kena ada sifat ikhtiar tu, berusaha sebanyak mungkin. Ikut cara-cara yang Nabi ajar. Antaranya, selain daripada fokus tentang solat-solat kita tu, benda-benda sunat jangan tinggal. Bila sampai sedekah, kena sedekah. Bila sampai kena keluar zakat, kena keluar zakat. Sebab orang yang mengeluarkan zakat harta ni merupakan salah satu daripada tanda-tanda orang bertakwa. Kalau ada lagi sifat kedekut umpamanya, bila sampai masa nak keluar zakat, mari fikir, kalau aku buat pergi jalan ke Ceratin ni lagu mana ni, pergi Langkawi ni sedap juga beli korek. Kalau nak lari lagu tu tak usah berangan dah. Sifat orang bertakwa ni, dia tunggu-tunggu masa nak keluar zakat, nak tolong orang susah. Jadi begitu hebat sekali, begitu hebat sekali keadaannya. Keluar daripada bilik masing-masing. Pakaian pula yang hebat-hebat lah. Bukan macam ni lah baju dia. Semua hebat-hebat. Kan ada hadis kita baca sebelum ni, untuk isteri-isteri saja ni, untuk kaum Hawa, disediakan 70 pakaian khas daripada syurga. 70 pasangan. 70 pasang daripada syurga. Yang pakaian tu disebut dalam hadis-hadis yang lain. Suami tak tengok kulit lagi, tengok pakaian tu rasa seronok dah. Tak nak keluar rumah dah umpamanya. Begitu hebat pakaian-pakaian yang disediakan. Gitulah keadaan dia. Huraian ni bersambung lagi. Lepas dia kata, lalu berbualah dengan berbagai macam jenaka yang menyukakan hati. Katanya, maka datanglah keinginan setengah mereka itu dan ingat akan permainan di dunia. Masa duk keluar di bawah naungan tadi, lepas duk borak, duk ketawa hilai, teringat masa dunia dulu ada bentuk-bentuk permainan yang kita pernah buat, teringat. Maka ketika itu, apa saja benda yang dia suka buat dekat dunia tu, Allah bagi. Allah bagi dia buat balik di syurga. Apa dia benda yang dia suka dulu? Main kejar-kejar dengan suami, boleh main kejar-kejar dengan suami. Katakanlah suami pula masa dunia dulu suka bawa kereta je laju, boleh bawa kereta je laju. Masa tu dengan selamat dah bawa kereta laju sini, aksiden teruk pula kan. Macam-macam. Kemudian huraian sebut lagi, maka diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala akan angin bertiup sepoi-sepoi dari dalam syurga. Bukan setakat seronok-seronok, dia ada angin. Angin tu bila kena tu sedap kan, sedap sangat. Macam kita pergi pantai lah. Pergi pantai pagi-pagi. Kalau saya suka sangat. Ada masa-masa bawa anak-anak, bawa isteri pergi pantai pagi-pagi tu, terutama ke pantai timur. Pantai timur kan angin kuat kan. Duduk tepi tu kena angin, seronoknya. Rasa nak tidur situ rasa sedap. Sini begitu juga tuan-tuan. Dalam keadaan berseronok-seronok tu angin mari. Allah tiup special, angin special. Angin special bertiup sepoi-sepoi dari dalam syurga. Lalu bergeraklah pohon kayu. Bergeraklah pohon kayu itu dengan mengeluarkan semua permainan di dalam dunia. Allahu Rabbi. Jadi macam-macam benda yang Allah akan buat mengejutkan kita, akan beri kejutan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka patutlah para sahabat dulu bila dia nak bersedekah, kan tuan-tuan tahu cerita Sayyidina Abu Bakar tak? Bila suruh sedekah, habis harta dia bagi. Maknanya yang Rasulullah duk cerita tu masuk betul dalam jiwa dia, melekat betul. Sayyidina Umar pula separuh pada harta. Rasa-rasa kita sanggup tak bagi, kita ambil Sayyidina Umar lah atau Sayyidina Abu Bakar, separuh harta kita bagi di jalan Allah, sanggup tak sanggup? Jarang orang lah kan, jarang orang. Kereta ada dua, satu kereta bagi, satu kereta simpan. Ada awak itu? Tak ada tuan-tuan, jarang jumpa, jarang. Jadi nak ceritanya itulah antara sebab-sebabnya para sahabat dan juga para tabi'in. Kalau kita perhati keadaan-keadaan mereka tu, bila dia dapat iman, perangai mereka luar biasa. Luar biasa.
Tuan-tuan pernah dengar tak cerita Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ni kata salah saya dia satu zaman dengan Hasan Al-Basri. Kalau tuan-tuan nak check balik boleh check dalam website, banyak cerita Malik bin Dinar ni, ya. Dan juga dia disebut dalam satu kitab yang besar, nama dia Syiar A'lam An-Nubala, yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Yang saya petik ni daripada kitab Imam Az-Zahabi ni, tapi kalau tuan-tuan baca dalam website pun ada. Malik bin Dinar ni asal ceritanya dia teruk. Dia teruk sangat. Boleh kata tak ada maksiat tak buat Malik bin Dinar ni. Arak dia minum. Kalau arak minum yang lain-lain memang buat dah. Tapi bila sampai satu masa, adalah kisah dia tu, dia bermimpi. Lepas dia mimpi tu tentang neraka. Dia mimpi tentang neraka. Lepas dia mimpi bangun tu dia menangis takut sungguh. Nampak bila Allah nak bagi hidayah bermacam-macam cara. Jadi kita naklah kalau Allah sayang pada kita, bagilah hidayah yang kuat sikit, ataupun mimpi-mimpi yang boleh membentuk peribadi, ya. Dia mimpi neraka, dia mimpi dia tadi nak masuk neraka, dia tengok api panas, bangun tu dia menangis. Akhir sekali ringkas cerita, dia menjadi seorang ahli sufi yang sangat terkenal di Baghdad. Di Kufah ke di Baghdad, tuan-tuan cek baliklah, ha? Dan dia dicatat oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia, ha? Kuat semayang sunat, pakaian dicukup zuhur, ha? Dia tinggal habis. Padahalnya sebelum tu teruk juga. Kenapa benda-benda ni berlaku? Itu poinnya. Antaranya benda-benda yang kita cerita tadi lah, hadis-hadis tadi. Bila dia faham surga, bila dia faham neraka, dia faham surga tu macam mana keadaan dia faham neraka tu macam mana keadaan, membentuk peribadi. Tuan-tuan masih ingat tak yang mula-mula sekali kita start baca tentang sifat-sifat neraka? Saya baca tentang, saya bawa petikan daripada Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia At-Tazkirah. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, antara ubat untuk mengubat hati yang keras. Ingat lagi tak? Ubat, ini Imam Qurtubi sebut ni. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi, boleh buka kitab At-Tazkirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Antara, ada banyaklah 2-3 dia sebut tu, saya sebut satu saja. Antara cara untuk mengubat hati yang keras ialah banyak mendengar berita-berita berkenaan dengan syurga dan neraka, sama ada pergi surau, sama ada baca kitab, sama ada mengaji, tak kira lah. Sebab benda-benda ni boleh bersifat seperti air yang menyucikan karat-karat yang ada pada hati masing-masing. Dia jadi gitu. Itu satu daripada kaedah. Jadi kata huraian Ibn Abbas tadi, lepas angin bertiup sepur-sepur dari syurga, lalu bergeraklah pohon-pohon kayu. Makna dahan dia bergerak, daun dia bergerak. Maka mengeluarlah semua bentuk-bentuk permainan dari dalam dunia. Ada hadis lain cerita, bila angin tu bertiup, kena daun-daun, dia keluar bunyi muzik yang sangat-sangat merdu. Allahu Rabbi. Ni cerita dalam hadis lepas ni. Saya cerita dulu, sebab dia ada kaitan sikit kan. Dia keluar bentuk-bentuk yang sangat merdu sehingga tak reti nak cerita. Khayalnya keadaan, seronoknya. Jadi begitulah tuan-tuan, syurga. Kita baru sikit baca ni, kita baru baca 3 hadis daripada sifat-sifat syurga, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Mana saya rasa lepas kita baca habis sifat-sifat neraka, sifat-sifat syurga, pakat jadi baik habis. Surah jemaah surah pasal 4 ni, ya. Kalau kita betul-betul faham, kita betul beryakin, jadi orang baik-baik semua. Jadi orang baik ni susah sebenarnya. Jadi orang baik ni cukup susah. Baik ni, satu, baik dengan Allah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, baik dengan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, makna antaranya hubungan dengan Allah ni semayang khusyuk lah. Semayang tu semayang dengan penuh kesedaran, semayang dengan penuh harapan,
Sebab semayang-semayang dia bercakap dengan Allah. Itu masuk hubungan dengan Allah. Jadi tak ada guna kita buat baik, sedekah sana sedekah sini, sedekah sana sedekah sini, buat tu buat ni, tapi hubungan dengan Allah out. Tak jadi orang baik-baik maksud saya ni hubungan dengan Allah dia selesai baik, hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk, bukan saja dengan manusia, sesama makhluk pun baik. Mana kata ikhtiar lah ya. Baik. Di hujung hadis tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika zillul mamdud." Itulah maksud naungan yang terbentang luas. Maknanya naungan terbentang luas ini disebut dalam surah Al-Waqiah tadi, huraian dia macam tadi. Maknanya tempat bermain, angin sepuh-sepuh bahasa, pakak keluar daripada bilik masing-masing duk bermain bersukaria dengan suami masing-masing, dengan bidadari masing-masing, dengan anak masing-masing, dengan cucu masing-masing. Ada belaka, ada permainan, ada muzik, ada minuman dan sebagainya. Cumanya saya fikir untuk kita lebih faham bahagian akhir ayat tadi yang cerita tentang zillum mamdud tadi, saya nak baca sedikit tentang beberapa petikan daripada surah Al-Waqiah. Kita baca, jadi mudah-mudahan maksud zillum mamdud itu lebih masuk ke jiwa kita. Baik, sekarang saya nak petik beberapa ayat daripada surah Al-Waqiah yang bersambung dengan wazillim mamdud. Baik, surah Al-Waqiah ni saya nak petik daripada ayat 27 sampai ayat nombor 33. Baik, sedikit latar belakang tentang surah Al-Waqiah. Kalau tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak tengok surah Al-Waqiah tu kan, antaranya banyaklah cerita dalam tu. Dia cerita tentang dua golongan. Seorang dapat suratan daripada tangan kiri, seorang dapat suratan daripada tangan kanan. Dia nanti bila sampai bab cerita tentang hari hisab, memang menakutkan tuan-tuan. Kalaulah saya boleh bayang macam kita nak terima keputusan peperiksaan masa kita budak-budak dulu kan, SPM ke, ijazah ke, nak pergi tu takut, ajak mak dengan ayah kan. Boleh jadi bila nak jumpa dengan Allah ni, nak terima keputusan ni, kalau kita boleh bayang keadaan kita di dunia, mungkin kaki tangan jadi biru sejuk, takut sangat. Sebab dia disebut dalam banyak nas, sesiapa yang dipayahkan hari hisab dan dia terima daripada tangan kiri, dia habis, dia teruk makna dia akan merasa juga api neraka yang tak tertanggung itu. Sesiapa yang terima daripada tangan kanan, alhamdulillah, Allah, maknanya lepas tu, sebab takut sangat keadaan tu sangat genting. Mungkin masa tu kita berpeluh habis, basah kuyup, takut sangat sebab jumpa dengan Allah. Dia sendiri jadi hakim, dia sendiri akan bagi tahu, kamu ni hari tu buat ni, hari tu buat ni, hari tu kau sekeh budak ni, contoh dia, hari tu kau ambil duit 5 sen, hari tu kau ambil duit 10,000, contoh, hari ni kau buat baik, detail. Dan setiap start daripada kita akhir balik sampailah kita mati, rekod kita tu dibuka, dan seluruh manusia sejak daripada zaman Adam sampai akhir zaman tengok belaka macam mana benda tu berlaku. Wallahu alam, berat tak berat? Berat. Kita dunia ni, kalau kita buat salah, katalah satu orang tu buat salah, masuk mahkamah, banyak sebenarnya maklumat dia yang dia sorok, yang orang tak tahu, yang mungkin tahunya dalam mahkamah saja. Tapi sini mahkamah tahu, habis satu dunia tahu. Kalaulah satu orang tu dia suka buat benda sorok-sorok, jadi bila sampai masa tu, semua orang tengok, termasuk isteri dia tengok,
oh lagu ni rupanya suami aku. Malu tak? Malu. Hak teruk lagi anak-anak kita tengok, ayah aku lagu ni ke? Kata baik sangat, tak pernah miss pergi sorak. Lepas tu pula menantu kita, mertua aku, cucu pula. Jadi suasana tu teruk tak? Teruk, tuan-tuan. Tu sebab orang yang beriman dengan hari hisab, dia betul-betul yakin pada hari hisab, dia takkan buat jahat, dia takkan buat hal. Jadi maknanya kita boleh katalah dalam keadaan dunia hari ni, tak usah tengok tempat lain, tempat kita lah, hari-hari dengar cerita rasuah, hari-hari dengar cerita rogol, hari-hari dengar cerita liwat budak-budak lelaki pun kena. Maknanya teruk lah, akhlak kita teruk. Dan kita bimbangnya Tuhan turun bala. Kita bimbang Tuhan turun bala. Baik, kita baca sikit, lepas tu kita berhenti. Jadi suratul Waqi'ah tu dicerita pasal tu. Dan start 27 ni cerita berkenaan orang yang terima keputusan dia dengan tangan kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca start dengan ayat 27. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Maksud dia golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan ini. Maknanya orang yang terima keputusan dengan tangan kanan. Lepas tu Allah cerita lagi. Fi sidrin makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Mana cerita pohon dalam syurga ni sinonim. 29 ayat 29, wa talhim mandud. Pohon pisang. Allah sebut pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang yang bersusun-susun, yang buahnya bersusun-susun. Tapi pisang dia sedap lah. Dekat dunia pun dah sedap kan. Ada pohon pisang kat syurga. Baru masuklah ayat 30. Wazillim mamdud. Naungan yang terbentang luas. Maknanya mula-mula Allah cerita orang yang terima dengan tangan kanan. Kemudian di antara mereka ni ada pohon-pohon. Dia sebut pohon bidara. Kemudian ada pohon-pohon buah pisang. Pohon-pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Kemudian baru sebut wazillim mamdud, naungan yang terbentang luas. Kemudian dia sebut lagi 31, wa ma'in maskub, air yang tercurah-curah. Mana air minuman, nak sebut nak air apa ada belaka. Wa fakihatin katsira, buah-buahan yang banyak. Ikut nak buah apa? Dan setiap kali makan buah tu seronoknya bukan main. Tak ada buah yang rasa masam, tak ada buah yang rasa pahit, tidak ada yang rasa kelak. Semuanya manis yang cukup menghiburkan. Seronok. Kalau misal kata kat dunia sekarang ni setengah-setengah kita ada setengah-setengah buah dah tak boleh makan. Macam saya memang tak makan durian lah, sebab ada masalah jantung, banyak perkara lain tak makan. Mana tersekat. Masa tu saya ganyang betul lah buah durian. Kalau masuk syurga, mana sedap durian dia tu. Banyak buah-buahan. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Maknanya Allah cerita buah-buahan tu terus menerus, ikut rasa ada belaka, dan tak ada buah yang terlarang seperti mana buah khuldi masa awal-awal Nabi Adam. Semua boleh, tak ada yang terlarang. Allahu Rabbi. Jadi saya rasa kita berhentilah setakat tu dulu. Nak ceritanya daripada hadis yang kita baca ni cukup luar biasa. Cukup luar biasa nikmat yang Allah cadang kepada orang-orang yang bertakwa. Maka sama-samalah kita pakai ikhtiar. Kita ikhtiar sungguh-sungguh sepenuh jiwa raga biar kita ni jadi orang-orang yang bertakwa. Solat yang berkualiti. Ambil wudu, jangan cincai-cincai. Kalau pergi Mekah, buat betul-betul. Jangan duk sibuk nak selfie. Apa lagi? Kalau misal kata bak sedekah, bak zakat ni, biarlah ada sifat
tertunggu-tunggu tak sabar nak keluar zakat. Zakat harta lah maksudnya, zakat fitrah sikit tak terasa sangat kan, zakat harta. Orang yang ada 100,000 dia kena keluar berapa tuan-tuan? RM2,500. Maknanya 2-3 bulan nak keluar tu suami isteri duk bincang dah, bang kita nak keluar ni bang, kita kena bersungguh ni, kena ada begitu, kena ada bersifat begitu, nak keluar zakat tu bersungguh. Satu benda tuan-tuan, nak supaya kita mudah keluar zakat ni kena ada dalam hati sebenarnya, dan kena faham baik-baik duit yang kena keluar zakat tu dah bukan hak kita, dah bukan hak kita dah. Janganlah ada sifat sayang tak boleh, bahaya benda tu, tu setan tu. Sampai masa keluar zakat, lepas tu barulah menepati dengan satu hadis yang mencerita orang yang keluar zakat akan disediakan pintu syurga tu, ada pintu pembayar zakat, ada khas untuk dia. Maknanya mulianya orang yang bayar zakat. Tak bayar zakat, dia akan disela dengan emas dan perak yang dia simpan yang tak bayar zakat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.